Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang saya sedang berada di kebun adik saya, Puan Faridah binti Haji Ramli. Saya ingin membawa kawan-kawan melihat pohon-pohon pokok lengkuas ini ya. Kelihatan pokok lengkuas ini subur hidupnya. Dan sekarang pokok lengkuas ini telah dililit oleh pokok bunga telang ya. Nih. Dan berdekatan dengan pokok bunga telang tu boleh kelihatan juga sarang burung yang sedang dalam proses pembuatan ya. Belum siap lagi menjadi sarang burung sepenuhnya. Ini adalah cara untuk kita mengambil isi lengkuas ya. Kena cangkul dulu bahagian pohon lengkuas itu ya. Alhamdulillah, inilah hasil serumpun lengkuas yang telah berjaya digali oleh adik saya yang sangat saya sayangi dan kagumi kerana sangat rajin, iaitu Puan Faridah binti Ramli. Di sini saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kerana susah payah beliau menggali pokok lengkuas ini supaya kita sama-sama dapat berkongsi melihat bagaimanakah rupa lengkuas yang masih segar ya dari kebun. Saya akan kongsikan kepada kawan-kawan cara-cara bagaimana nak memproses lengkuas yang telah orang kata tidak berapa segar begini untuk boleh kita gunakan lebih lama ya. Saya telah simpan di dalam peti ais lebih kurang 2 minggu yang lalu, dan tengok bahagian ini dia punya bahagian dahan dia kiranya dah kecut dan kulitnya pun daripada merah dah menjadi macam warna keperangan ya. Sebenarnya sebelum ini saya tunjuk kepada kawan-kawan ya. Kawan-kawan tengok ya. Dia sebenarnya macam ni rupanya, ada macam kulat-kulat putih ni ya. Selepas 2 minggu disimpan di dalam peti sejuk ya. Dan saya telah basuh dan beruskan dia ni, jadi begini. Dan untuk tak nak pembaziran berlaku, kita akan proses lengkuas ini supaya dia boleh digunakan ya. Mula lengkuas ini kita akan buang dia punya kulit dulu ya. Tengok bahagian dalamnya masih lagi segar. Cuma luar dia dah kering ya. Okey, kawan-kawan, lepas tu kita potong nipis-nipis beginilah. Ya. Sehingga semuanya habislah Tak kira lah macam mana bentuk pun, asalkan dia tidak berapa tebal supaya senang untuk dikisar. Inilah irisan lengkuas yang telah kita buat dan saya telah bilas dengan air lah. Ya, air mengalir. Dan lengkuas ni kita akan bahagi kepada 3 bahagian ya, macam ni. Buah dulu. Pun air mineral ya. Jadi kita tuang air. Okey, kita akan kisar ya. Sehingga halus ya. Okey, kita bagi semuanya tus dulu. Lengkuas yang telah kita tapis buah dalam satu besin ya.
Kawan-kawan, ini air tapisan lengkuas tadi kita masukkan balik. Kita guna air yang sama. Kita dah masuk 2/3 lengkuas di dalam blender ni dan air yang kita telah buat kisar tadi dan campur sedikit air, kita kisar ya. Kita kisar sehingga halus ya. Baik kawan-kawan, jadi kita masukkan lengkuas yang telah kita kisar halus tadi ya. Sama-sama. Jadi kita kisar semua keseluruhannya supaya semuanya sama-sama halus. Ini jangan membazir. Tambah sikit air, kita bilaskan. Okey, masuk ke dalam. Okey, kita akan blend sekali lagi. Kita kisar lengkuas ini sehingga betul-betul halus. Kawan, kita perlu menggunakan ice twister ni ataupun kita kata bekas kita buat ice cube ni ya. Untuk kita membekukan kita punya lengkuas tadi ya. Masukkan ke dalam bekas ni. Pastikan kita kacau-kacau untuk mendapatkan dia punya sedimen lengkuas tu sekali. Kita tak nak simpan air je, kita nak sedimen dia sekali ya. Dan bekas ice twister ni dipenuhi oleh lengkuas yang telah kita kisarkan tadi ya. Kita akan masukkan ke dalam bahagian pembeku untuk dibekukan. Ini ada lebihan lagi sikit, kita akan simpan di dalam chiller dulu. Kawan-kawan, ini adalah lengkuas yang telah kita kisar halus malam dan telah kita bekukan di ice twister ni ya. Jadi sekarang kita akan membukalah ya. Okey, dah jadi macam tu ya. Lagi satu. Okey. Dan cube-cube lengkuas ni akan saya masukkan ke dalam plastik yang ada ziplock macam ni. Dan kita masukkanlah. Kan? Jadi apabila kita nak menggunakan nanti, kita bolehlah pakai satu-satu cube ni ya. Ini kita katalah satu-satu cube ni sebagai setengah inci lah. Kita menggunakan lengkuas. Kawan-kawan, lengkuas yang telah kita bekukan ini, saya akan masukkan ke dalam bekas plastik yang ada macam ziplock beginilah. Supaya senang kita menyimpan di dalam peti sejuk kerana dia tidak makan ruang yang banyak. Kalau kita bubuh dalam bekas yang besar, dia akan makan ruang yang banyak. Selepas itu, kita akan ziplockkan dia macam ni. Okey. Dan kawan-kawan letakkanlah di dalam bahagian pembeku dengan kedudukan begini. Ini adalah lengkuas yang ada berbaki semalam dan kita letak di dalam chiller. Dan kelihatan sekarang air dan dia punya lengkuas tu dah mendap ke bawah. Jadi kita nak simpan ke dalam ice twister. Jadi kita ni ya, dia mendap ke bawah. Jadi kita kacau. Dan sekarang kita akan masukkan ke dalam ice twister ni seperti semalam lah. Baik kawan-kawan. Jadi kita punya baki lengkuas yang nak kita sejuk bekukan ini tidak sampai penuh ice twister ni, tetapi tak apalah ya. Kita akan masuk ke bahagian sejuk beku ya. Alhamdulillah, inilah hasil lengkuas yang telah kita proses sejuk beku. Dan lengkuas yang telah kita proses ini boleh disimpan di
bahagian pembengkuk di dalam peti sejuk dan dia dapat bertahan sehingga tahun, ya. Tapi pastikan suhu peti sejuk itu sentiasa dikekalkan lah, ya, supaya dia tidak cair. Dengan itu saya harap kawan-kawan dapat mencuba cara membuat lengkuas sejuk beku seperti yang telah kita kongsikan sebentar tadi. Hingga bertemu di video yang akan datang, saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kerana sudi melayari Cik Chop Channel sehingga tamat video ini. Dan jumpa lagi di video yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.